Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini saya bersiaran di dua tempat di Facebook saya, iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga Facebook Olive House HQ. Hari ini kita nak bincangkan tentang kanser ovari dengan tajuknya kanser ovari tidak mengenal usia. Jadi alhamdulillah, saya minta maaf kerana pada hari Isnin yang lepas saya tidak dapat bersiaran disebabkan oleh masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita ulangi siaran kita hari ini. Bukan ulangilah, maksud kita buat semula siaran kita hari ini berdasarkan perkongsian saya selama 25 tahun menjadi doktor pengamal perubatan am. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan sakit puan yang saya biasa lihat sama ada di hospital dan juga di klinik. Jadi kita nak melihat tentang masalah kanser ovari ni. Sebelum tu saya akan juga akan menjawab soalan-soalan daripada Facebook saya. Nakib kalau ada soalan daripada page Olive House HQ tu boleh forward dekat saya, sama ada dalam WhatsApp lah, mudah supaya kita boleh jawab serentak terus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya. Saya bacakan beberapa nama dahulu sebagai meraikan rakan-rakan kita yang mungkin menunggu sejak hari Isnin hari itu, iaitu Puan Wani Olive, alhamdulillah. Aliza Ajman, Waalaikumsalam. Saleh Osman, Waalaikumsalam. Zaimah Ramli, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Amy Olive, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Haslina Muhammad Din, Assalamualaikum Dr. Zubaidi. Waalaikumsalam. Wan Zulaini Wan Yaakob, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Wan Nurul Atikah, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jadi kita pergi dulu kepada pengenalan, iaitu berkaitan dengan ovari. Ramai di antara kita mungkin agak confused ataupun agak keliru. Ovari, rahim, saluran fallopian tube, yang mana sebenarnya ovari itu. Jadi kalau kita ingat masa kita belajar dulu di sekolah menengah, sekolah tingkatan 5, kita belajar tentang sistem peranakan lelaki dan wanita. Bagi wanita kita ada pertama sekali, Nakib boleh tunjukkan gambar sikit tak? Kita ada tengah-tengah tu iaitu rahim. Rahim, dan juga kita ada bawah dia di dalam faraj tu yang kita namakan pangkal rahim. Kemudian kita ada fallopian tube ataupun saluran fallopian. Kemudian kita ada ovari. Ya, jadi ovari ni adalah boleh dikatakan sebagai dua biji kelenjar yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri rahim. Jadi kita tengok rahim tu di bahagian tengah dan kita ada kelenjar ovari. Kelenjar ovari ni yang akan mengeluarkan hormon wanita, iaitu estrogen, progesteron, terutamanya lah. Jadi dia sangat penting sebenarnya. Jadi bagi mereka yang ingin untuk hamil, ovari merupakan sebahagian daripada organ ataupun kelenjar yang penting kerana dia membekalkan hormon estrogen dan juga progesteron. Okey, sebelum tu tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa jangan confuse dengan rahim. Rahim di tengahnya dan kedua yang satu lagi adalah di pangkal rahim. Dan di bawahnya itu saya minta maaf, itu yang disebut sebagai faraj ataupun vagina. Jadi pangkal rahim dapat dilihat daripada luar apabila kita membuat pemeriksaan menggunakan spekulum. Sementara rahim, ovari semua tidak dapat dilihat dan itu kena memerlukan pemeriksaan ultrasound. Itu pun dapat melihat bayang-bayang saja. Kita tidak dapat melihat struktur yang sebenar. Jadi ovari ni dia terbahagi, dia ada mengeluarkan apa fungsi ovari ni. Fungsi ovari ni sebenarnya apabila pada waktu subur dia akan mengeluarkan telur perempuan ataupun kita panggil sebagai ovum. Macam mana telur tu dikeluarkan? Di dalam ovari ni terdapat banyak apa yang kita sebut sebagai cyst di dalam tu yang tidak matang. Jadi bila sahaja ada respon ataupun stimulasi daripada atau rangsangan daripada hormon,
dia akan menyebabkan sis ni membesar dan satu saja selalunya satu saja, kadang-kadang dua, yang itu yang kadang boleh dapat kembar tu, kembar dua, kembar tiga, tapi selalunya kembar ni bergantung kepada genetik ataupun mungkin dirangsangkan melalui ubat perangsang kesuburan tu yang kita panggil diclomiphene. Selalunya satu saja, bila satu dia akan membentuk sis. Jadi sis ni yang biasa kita dengar, sis ni ada dua jenis, sama ada sis yang normal atau kita panggil dia physiological sis, yang mana dia akan membesar sehingga lebih kurang 2 cm. Bila lepas saja 2 cm dia akan pecah, meletup, pecahlah kira dia akan mengeluarkan ovum yang ada di dalamnya, dan ovum itu akan masuk ke dalam fallopian tube melalui pembukaan tu. Dia ada macam tangan dekat fallopian tube tu, dimasuk dari situ, dan bila sampai di tengahnya, di tengah fallopian tube, maka dipersenyawakan dengan sperma yang masuk melalui vagina, kemudian masuk ke dalam rahim, kemudian pergi ke fallopian tube. Jadi disenyawakan bukan di dalam rahim tetapi di dalam fallopian tube. Sebab itu apabila ada masalah, kadang-kadang kita lihat ada kehamilan di luar rahim, selalunya apa yang berlaku ialah zygote ataupun janin dalam masa muda, janin akan melekat di fallopian tube, membesar di situ, dan akhirnya apabila terlalu besar menyebabkan rasa sakit, kerana fallopian tube ni sebenarnya adalah saluran yang kecil saja. Jadi bila membesar, dia akan menyebabkan rasa sakit, mungkin akan pecah menyebabkan pendarahan, dan itu emergency dan perlu dikeluarkan. Jika tidak, menyebabkan wanita itu mungkin akan meninggal dunia disebabkan pendarahan dalaman. Jadi dalam kes-kes yang normal, apabila disenyawakan di fallopian tube, kemudian masuk ke dalam badan rahim ataupun rahim proper, kita panggil rahim kat situ, dan tertanam di dalam sel-sel endometrium. Dia macam tanah tu. Jadi benih tu ditanam di dalam tu, dan pelan-pelan dia akan tumbuh, dia akan membesar sebagai janin dan akhirnya sebagai bayi di dalam rahim. Jadi itulah antara tujuan ovari ni. Jadi apabila selepas saja dia melepaskan atau mengeluarkan ovum ni, fallopian sis ni dia akan collapse. Sis yang dah mengeluarkan ovum ni, dia akan collapse, dia akan cakap tu macam ibarat telur dah pecah tu, dah mengeluarkan anak ayam tu. Jadi telur yang pecah tu dia akan mengecut dan dia akan menyebabkan pengeluaran hormon bagi memastikan bahawa janin yang berkembang itu dapat terus hidup. Jadi itulah tujuan dia. Jadi kena fahamlah itu tujuan ovari. Jadi ovari ni bagi mungkin tak bernasib baik, sebab kerana setengah wanita tu mengalami beberapa penyakit berkaitan dengan ovari ni. Pertama sekali yang kita sebut sebagai benign. Benign ni maksud dia ketumbuhan yang tak bahaya, sama ada sis tu satu saja, membesar, melebihi daripada 2 cm, 4 cm, 6 cm. Selalunya 6 cm ni doktor dah minta supaya buat pembedahan, kita bimbang dia akan pecah dalam tu dan menyebabkan bahaya. Tetapi kadang-kadang ialah kita sebagai manusia kadang-kadang takut pada pembedahan, tak mau membuat rawatan dan sebagainya. Dia tak pecah dan terus membesar, kadang-kadang sampai 10 cm, 15 cm dan semakin membesar. Ada juga kes di mana apa yang kita sebut sebagai PCOS, polycystic ovarian cyst. Yang ini cyst-nya tidak membesar, dia tidak matang, tetapi dia mempunyai banyak sis di dalamnya. Jadi sepatutnya satu sis saja dia akan membesar, matang dan pecah mengeluarkan ovum, tetapi dalam PCOS atau polycystic ovarian cyst, apa yang berlaku ialah semua sis ini tidak menjadi matang. Dia tidak melebihi daripada 2 cm. Jadi kecil di dalam ovari itu, dia tidak membesar. Yang ini menyebabkan masalah sukar untuk hamil di kalangan wanita sebab tidak mengeluarkan ovum daripada sis, normal sis tu di ovari. Ada juga disebabkan oleh masalah kanser. Masalah kanser ni kalau kita akan bincangkan lagi. Jadi ketumbuhan ni, kanser ni selalunya agresif. Apa maksud agresif? Ialah bila ditumbuh selalunya dia akan cepat saja merebak ke seluruh bahagian di kawasan pelvis ataupun di kawasan pinggul itu. Sama ada dia akan melekat pada bahagian depan pundi kencing atau melekat pada bahagian belakang, iaitu saluran rektum tempat kita buang air besar,
atau boleh melekat ke usus besar yang lain, atau juga boleh melekat pada struktur-struktur yang lain. Jadi sebab itulah kalau kanser ni kadang-kadang sukar untuk dia didiagnose, kecuali apabila dah benar-benar dah terlambat masuk, dia dah masuk ke stage 3 yang mana dah melekat di kawasan-kawasan yang sekelilingnya. Cuba nanti kita tunjukkan sikit gambar saiz ovarian tumor yang besar. Yang ini saya pernah lihat semasa saya bekerja di hospital dulu, tetapi tidak sebesar ini. Dia seolah wanita tersebut seolah-olah hamil. Jadi perut dia menjadi besar. Sebenarnya bukan disebabkan oleh kehamilan. Bukan yang ini ascites. Ada satu lagi doktor memegang ketumbuhan tu. Ya, ada satu lagi. Ovarian cyst yang saya bagi antara yang terakhir tu, dua terakhir tu. Ya. Kita nak tunjukkan bagaimana keadaan cyst. Yang ini ialah benign, bukan kanser. Yang mana dia terlalu besar. Mungkin wanita itu mungkin takut untuk pergi hospital, ataupun mungkin kemudian kesihatannya agak jauh, dan disebabkan oleh apa yang cakap tu, dia bernasib baiklah sebab dia tidak pecah kat situ. Mungkin dia pergi hospital, mungkin disebabkan dia dah dia mula mungkin kadang-kadang dia ingat dia hamil, tetapi bila dah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun masih lagi tak mengeluarkan bayi, mungkin dia dah pergi hospital, didapati bahawa rupanya dia mengalami ovarian cyst. Yang ini tumor selalunya yang tidak berbahaya, benign kita panggil. Kalau katakan kanser, dia dah tak sebegini, dia dengan cepat saja merebak. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, pada perutnya kita dah nampak dah saluran darah yang mengembang kat situ. Yang ini mainly punca disebabkan saiz tumor yang terlalu besar, daripada ovari yang terlalu besar. Okey, kita lihat punca-puncanya ya. Sebelum tu saya membacakan sedikit rakan-rakan kita yang ada di sini. Aslina Muhdin tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Annie, Assalamualaikum dosen, terima kasih atas perkongsian ilmu. Waalaikumsalam, sama-sama. Nia Dewi, Jaya Huta Suhud, saya rasa ini mungkin orang daripada Medan ni. Assalamualaikum doktor, selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat Raya. Waalaikumsalam. Doktor, sekiranya sis ada di dalam rahim pecah, adakah ia menghasilkan sel-sel kanser? Sis ni sebenarnya tak ada dalam rahim. Sis ni berada pada ovari. Kalau dalam rahim tu, selalunya kita sebut sebagai mungkin ketumbuhan fibroid. Selalunya dia tak ada sis. Sis maksud dia kelompong yang mengandungi cecair. Itu kita panggil sis. Sementara fibroid adalah sesuatu ketumbuhan yang penuh dengan kalau katakan fibroid ni dengan otot-otot ataupun daging daripada soft muscle, maksud dia otot-otot daripada rahim tu sendiri, dia akan membentuk fibroid tu sendiri. Dia fibroid ni selalu tak pecah, jarang dia pecah. Tetapi kalau cyst tu, kalau kanser, mungkin dia akan menyebarkan sel-sel kanser di bahagian-bahagian di sekelilingnya. Wani, alhamdulillah. Assalamualaikum, selalu tengok ovarian kanser ovari ni silent killer. Boleh tu apa yang simptom awal? InsyaAllah saya akan kongsikan. Ima Ramli, Waalaikumsalam. Wa Nurul Atikah, Waalaikumsalam. Azibah Sazali, Waalaikumsalam. Aliza Ajmain, Waalaikumsalam. Rozita Hamzah, Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, Assalamualaikum doktor dan semua pecinta live Dr. Zubaidi. Waalaikumsalam. Amy Olive House, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Siti Faiza, saya baru lepas operation ovarian cyst last year. Alhamdulillah, ini baru ovarian cyst bukannya ovarian cancer. Suspek saya punya ni adalah kanser. Suspek mungkin di dalam dia cyst tu, selalunya kalau kita suspek di dalam cyst tu patutnya clear, cecair yang clear, cecair yang tak ada apa. Tetapi yang kita suspek ada kanser ni, di dalamnya tu, di dalam cyst tu ada sel-sel yang lain, ada macam pertumbuhan yang lain. Yang itu yang selalu kita bimbang dia adalah kanser peringkat awal. Monitor every 6 months dan tengok dia membesar atau tidak. Setiap hari saya masih rasa ketakutan ada potensi ke untuk membesar sekali lagi. Dia kalau kanser,
Dia ada kemungkinan. Jadi selalunya doktor akan membuat ambil spesimen tu, dia akan melihat di bawah mikroskop, melihat sama ada dia kanser ke bukan. Kalau doktor kata bukan kanser, insya-Allah puan jangan risau. Tapi kalau doktor kata mungkin kanser, yang ini kena berjaga-jaga. Saya mencarankanlah cubalah ambil beberapa suplemen antioksidan yang dapat membantu sebab masalah kanser ni selalu disebabkan sama ada mutation atau methylation, yang mana di dalam DNA tu dia dah ada masalah kecelaruan yang menyebabkan sepatutnya tidak berlaku kanser tetapi menyebabkan kanser. Salih Osman, Waalaikumsalam. Izul Zaidin, selamat hari doktor, selamat hari raya doktor, selamat hari raya. Siri Badriah Abdullah, Galeri Hidayah, ini rakan saya di Kedah ni, Ustazah Badriah. Waalaikumsalam. Wan Zulaimi, Wan Yaakob, Waalaikumsalam. Siti Faizah, saya masih menunggu second opinion saya, ya insyaAllah. Saya berdoakanlah semoga ia hanyalah tumor yang biasa yang tidak membahayakan, benign tumor. Siti Ainar, doktor saya nak tanya, kalau kita test ovulation strip positif, result positif double line, confirm ke ovum tu dah keluar? Kalau dah positif tu memang dah keluar lah ovum tu. Selalunya apa kita boleh buat sebenarnya, kalau kita run head kita normal tu, kita ambil lebih kurang hari yang ke-14, selalunya 28 hari kan. Selalunya hari yang ke-14 kita dah buat pemeriksaan tu. Kalau positif mungkin dia dah keluar, tetapi dia keluar tidak terus meninggalkan sistem peranakan tu. Dia masih stay situ dalam 2-3 hari. Sebab tu dalam masa 2-3 hari ni masih sempat lagi untuk bersuami supaya ovum itu dapat disenyawakan. Kanser ovari ni kanser rahim ke doktor? Saya sebut tadi kanser rahim ni berbeza dengan kanser ovari. Rahim tu berada di tengah, ovari ni di sebelah dia, 2 biji tu, kanan dan kiri. Assalamualaikum. Ini Zarin Zarin Kruzi. Assalamualaikum doktor. Apakah tanda awal kanser ovari? Saya pernah merapi kanser ovarian cyst masa mengandung anak pertama, sudah pembedahan. Yang itu kita panggil benign saja. Yang itu saya sebut tadi. Kita ada physiological cyst yang besar sehingga 2 cm kemudian dia pecah. Tetapi setengah orang tu dia tidak bernasib baik, cyst dia tu dia tidak pecah pada saiz 2 cm ataupun 20 mm. Dia terus membesar 4, 6 cm, 8 cm diameter dia. Dia punya bukan diameter lah, dia punya panjang, dia punya ke kanan ke kiri tu. Daripada situ ada 8, 12 tu yang sebut tadi, saya tunjuk tadi gambar yang mana terlalu besar disebabkan dia tak pecah. Kalau pecah dia satu benda yang agak berbahaya juga tu, yang menyebabkan sakit perut, tak selesa badan dan sebagainya. Okey, kita tengok tanda-tanda. Nakib ada slide untuk tanda-tanda kanser ovari tak? Jadi kanser ovari ni sebenarnya adalah suatu kanser yang tak spesifik, yang pada mulanya kadang-kadang susah kita nak tengok dia punya tanda-tanda dia tu. Peringkat awal masa stage 1, stage 2 tu mungkin kita tak dapat tengok dia punya, kita tak perasan sebab dia punya tanda tu yang kita sebut sebagai terlalu subjektif. Maksud dia apa? Maksud dia semua orang ada. Semua orang ada kanser ni mereka yang berisiko dulu kita sebut. Pertama sekali orang yang berisiko ialah orang yang obes. Orang yang obes, berat badan dia sama ada berlebihan berat badan ataupun dia lebih teruk daripada obes. Obesity tu boleh menyebabkan ovarian cyst, ovarian cancer. Kemudian makanan-makanan yang banyak daging merah dan juga processed food, daging berproses tu utamanya lagi bahaya. Daging berproses tu maksud dia apa? Sebab contoh kita ada nugget, kita ada burger. Nak buat sendiri boleh, tetapi masalahnya bila diproses ni selalu kita letak pengawet, perasa, pewarna yang dalam tu ada nitrit yang akan bila dibakar dia menyebabkan pro-cancerous, menjadi pro-cancerous agent bukan saja pada ovarian cancer tetapi juga pada tisu-tisu yang lain. Sebab tu bahayanya di situ. Kalau mungkin makan sesekali tak apa, tetapi sebab contoh kita makan tiap hari. Dulu saya pernah pergi ke satu bandar di selatan di negara, di Singapura lah senang cakap, saya minta maaf. Di bandar, kalau di Malaysia ni boleh kita cari lagi lah waktu tengah hari makan nasi campur apa semua kan. Tapi di sana memang semua restoran segera. Jadi
bila waktu tengah hari keluar, pergi restoran segera, itulah dapat apa, burger. Besoknya pergi satu lagi yang jenis yang lain pula, dapat pula apa, hotdog. Sebelah lagi kemudian kita dapat lagi burger lagi dan sebagainya. Jadi memang dia bila kita makan setiap hari tu, itu yang menyebabkan dia bermasalah. Kalau sesekali tu mungkin tak adalah, tapi kalau boleh dielakkan juga. Merokok, terutamanya wanita di Amerika terutamanya, mereka merokok tu peringkat awal lagi muda, mula-mula nak suka-suka, lepas tu dah rasa ketagihan. Alkoholism, selalu yang ambil arak ni, di Malaysia ni jarang lah, ada juga tetapi jarang. Tapi di negara barat sebab mungkin mula-mula mereka rasa sejuk, mereka nak minum alkohol untuk memanaskan badan, tetapi dah menjadi budaya, dia dah menjadi budaya setiap malam minum, yang itu yang akan membahaya. Early menarche, maksud dia akhir balik dia ni terlalu awal. Kadang-kadang setengah orang tu berusia 12 tahun, ada yang berusia 9 tahun. Jadi apabila dia punya tahap kesuburan dia ataupun pendedahan terhadap hormon ni terlalu lama, maksud dia awal akhir balik dan juga lambat menopause. Umur 60 pun baru nak menopause. Dia punya akhir balik umur 9 tahun. Jadi berapa panjang dia punya waktu dia terdedah kepada hormon-hormon. Hormon-hormon ni kadang-kadang juga boleh menyebabkan terutama yang berlebihan adalah boleh menyebabkan kanser, terutama kanser dalam sistem peranakan. Sebab tu kalau kita tengok tu hormon replacement, yang ini menjadi kontroversial. Ada yang cakap tak ada apa, boleh selamat, ada yang perbahasan yang mengatakan hormon replacement ni adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau tanya saya mengambil pendapat bahawa hormon replacement ni adalah sesuatu yang bahaya. Kerana apa? Kerana wanita sebagai contoh dah mengalami menopause ni adalah yang normal, fisiologikal. Bila dia dah berumur 60, selalunya dia dah tak ada lagi dah haid dan sebagainya. Tetapi kita mencetuskan keadaan di mana seolah-olah dia masih lagi dalam keadaan yang subur, masih ada lagi haid dan sebagainya. Jadi ini berlawanan daripada naluri ataupun secara natural. Of course lah, bila kita lawan natural ni selalunya dia akan menjadi disaster. Nulliparous maksud dia tidak pernah hamil. Wanita yang tidak hamil berisiko tinggi. Bukan sahaja kanser payudara tetapi juga kanser ovari dan kanser, mungkin kanser rahim juga. Yang seterusnya mutation dalam BRCA. Inilah breast cancer. Breast cancer, BRCA, maksudnya orang yang ada breast cancer pun boleh menyebabkan kanser ovari, kanser rahim dan sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah family history. Maksudnya mungkin kakak dia ada kanser ovari, mungkin makcik dia ada kanser ovari, mak dia mungkin ada kanser ovari. Yang ini kita panggil first degree family line. Maksud dia yang first degree lah, kalau second degree mungkin sepupu dia dan sebagainya. Jadi yang ini yang kita anggap sebagai orang yang berisiko. Jadi bila yang berisiko ni, selalunya kita mintalah membuat pemeriksaan sebagai contoh. Jika tidak, kemungkinan dia akan mengalami ovarian cancer yang mana dia tak perasan pun. Jadi apa tanda-tanda dia? Tanda-tanda atau simptom-simptom bagi kanser ovari ni, pertama sekali perut dia kembung, ataupun dia ada kembung lah tadi tu. Kembung tu kadang-kadang peringkat awal tu dia tak nampak sangat, dia nampak buncit sikit je. Bila makan je cepat rasa kenyang, cepat perut naik, tiba-tiba nampak macam besar. Yang itu disebabkan mungkin sudah ada ketumbuhan yang besar di situ. Sama ada ketumbuhan tu kanser ataupun tumor, benign tumor, kita tak tahu lagi. Tapi yang nyatanya memang ada something kat dalam tu, sama ada daripada ovari, mungkin daripada mungkin daripada rahim, ataupun daripada tisu-tisu atau organ-organ di sekitarnya seperti ginjal ada dekat situ, kita ada usus besar di situ, hati pun ada di bawah, perut pun, stomach kita ada di sana. Kemungkinan. Jadi untuk memastikannya kena buat ultrasound dulu. Bila ultrasound nampak macam ada sesuatu yang tak betul tu, barulah kita buat CT scan. Macam itulah keadaannya. Jadi bagi mereka yang makan je perut penuh terus macam kembung dan macam je, mungkin saya cadangkan buatlah pemeriksaan ultrasound untuk melihat sama ada masalah ke tak. Kadang-kadang ada seorang tu kan mengalami, dia cakap banyak angin kat perut. Macam itulah selalunya. Tetapi kalau dah terlalu besar, kita tengok dia akan ada ascites. Yang ini selalunya dah stage 4 ataupun stage 3.
Nakib boleh tunjukkan gambar tak yang gambar yang mula-mula tadi? Awak tunjukkan tadi. Yang kita panggil ni yang kita katakan sebagai ascites, di mana di dalam perutnya dah ada ketumbuhan dan menyebabkan ada banyak air. Ascites tu kalau bahasa Melayu kita sebut apa bukan kembung, kita sebut sebagai apa nak cakap jadi kita tengok ada salur darah tu besar di situ, itu maksud dia ada obstruction ataupun ada penghalang, ada pressure dekat ada saluran vena, iaitu inferior vena cava di situ selalunya. Sebab tu ada saluran darah yang macam gini. Yang ini tak normal, yang ini tak normal. Selalunya kita buat ultrasound, kita akan lihat ada collection ataupun pengumpulan cecair. Selalunya kalau di hospital tempat saya kerja, saya masih ingat lagi apa yang saya buat adalah saya cari jarum yang besar, kita bagi bius sikit pada kulit, lepas tu kita cocok mengeluarkan air, mengeluarkan cecair tu warna jernih dalamnya. Kadang-kadang warna keruh sikit lah, tapi selalunya warna jernih. Kalau terlalu banyak, kita menggunakan mungkin jarum yang lebih besar, mengeluarkan lebih banyak air dalam tu, perut dia akan kempis. Tapi percayalah, selepas 2-3 hari dia akan kembung balik. Ini disebabkan oleh masalah ketumbuhan ataupun mungkin masalah kanser di dalam perutnya yang menyebabkan pengeluaran air yang tidak berhenti. Jadi kita keluar sekejap, dia akan collapse, selepas 2-3 hari dia akan kembung balik. Ini antara tanda, mungkin dah agak lambat lah. Ya, orang Melayu panggil apa kita rakan-rakan yang boleh jawab soalan ni. Orang Melayu panggil apa? Bukan, saya tak ingatlah istilah orang Melayu, tetapi dia memang banyak air dalam tu selalu menyebabkan kanser. Okey, kita tengok apa sebab-sebab lain yang disebabkan oleh ovarian cancer ni. Selalunya kita lihat dia punya berat badan akan menurun dengan begitu cepat. Dalam masa mungkin 6 bulan dia turun 10 kilo, 15 kilo tanpa ada niat untuk berdiet. Kalau tanya awak ni berdiet ke badan kurus ni? Dia kata tak ada, saya tak diet. Tak tahulah kenapa tiba-tiba kurus. Kita tengok pun dah nampak dah dia punya perubahan tu. Yang ini memanglah sesuatu yang berbahaya. Sama ada infection, terutamanya TB ataupun kanser. Kalau dia kata memang saya berdiet, saya dah makan kurang, saya dah memilih makanan, itu mungkin okey. Tapi orang yang tak berdiet ni, selalunya disebabkan apa? Antaranya disebabkan oleh kanser tu sendiri ataupun secara tak langsung disebabkan oleh appetite ataupun selera dia dah tak semakin, orang cakap tu kuat macam orang cakap orang muda kan. Jadi nak makan sikit, dah rasa kenyang, mungkin perut dia bila makan sikit dia kembung dan sebagainya. Lepas tu apabila dia dah ada lekatan sama ada di hadapan tu, dia melekat pada pundi kencing, dia menyebabkan rasa nak kencing je. Kencing tak banyak pula tu, sikit nak kencing, Ataupun mungkin dia mengalami masalah constipation ataupun sembelit, susah nak buang besar apabila kanser tu dah melekat di bahagian belakang iaitu rectum. Jadi dia punya tanda tak spesifik. Jadi tapi orang pesakit ni selalu dia akan komplain, dia akan rasa macam tak selesa dekat perut dia ada something, dia rasa macam yang ni lekas lah buat pemeriksaan, paling kurang ultrasound, cek darah CA1 to 5 tu sama ada tinggi ataupun tidak. Kalau katakan ada benda yang orang cakap tu lain macam, selalunya doktor akan membuat pemeriksaan yang lebih, orang cakap tu lebih detail lah. Okey, kita tengok pada rakan-rakan kita yang masih tadi mungkin ada pertanyaan, saya membacakan. Ni Zarin tadi. Assalamualaikum doktor, apakah tanda awal kanser ovari? Okey, saya dah cakap tadi, tanda awal ni memang tak ada. Selalunya dah stage 3 baru kita perasan. Sebab tu bagi mereka yang ada risiko tadi saya sebut tadi, pertama sekali orang yang obese, orang yang ada family history, ada pernah dapat kanser payudara, mereka yang datang haid awal, lambat menopause. Yang ini semua membuat pemeriksaan ultrasound lah bagi melihat sama ada ketumbuhan ataupun tidak pada kawasan tu. Kita tengok lagi, mungkin ada soalan-soalan yang lain. Saya minta maaf jika saya tidak membaca puan-puan punya komen sebab mungkin saya terlepas pandang. Faridah Samad, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Nur Kamalia, Assalamualaikum doktor, selalu tengok kanser ovari, silent killer, doktor boleh share tak apa simptom awal? Saya dah beritahu tadi, simptom awal tu kadang-kadang tak ada. Kalau ada pun non-spesifik. Selalunya orang tu sendiri akan rasa tak selesa pada perut dia, saya cadangkan terus buat ultrasound.
Saya screenshot dan share pada orang gambar doktor tu pegang cyst tu, boleh ke doktor? Yang ni saya ambil dari Google je Puan. Saya minta maaf. Puan boleh check, boleh tengok dekat kat Google sendiri gambar tu. Saya baru lepas operation ovary cyst last year. Doktor suspect saya punya adalah kanser. Okey. Ini saya dah baca tadi. Zimara Ramli, Waalaikumsalam. Puan Nur Atika, Waalaikumsalam. Q Mira, Waalaikumsalam. Kalau tak datang period lama, contoh tak datang setahun, adakah kemungkinan berisiko kanser ovari, doktor? Okey, kalau tak datang setahun tu selalu kita dah sebut sebagai menopause puan. Selalu 6 bulan tu masih lagi normal lah, kita sebut sebagai pre-menopause. Maksud dia dah mungkin akan mengalami menopause walaupun waktu muda. Sekarang ni ramai orang yang muda yang tak sepatutnya menghadapi menopause tapi dia dah menopause. Maksud dia umur dia 30-an lagi dia dah ada menopause. Jadi yang selalunya setahun ni kita akan membuat pemeriksaan hormon. Nak tengok sama estrogen tu dah menurun ataupun tidak selepas tahun ni. Jadi dia tak sebenarnya kanser ovari tetapi dia adalah salah satu bermaksud dah memasuki menopause. Sebab tu ada sebut satu istilah disebut sebagai premature menopause ataupun pramatang menopause. Maksud dia mengalami menopause di usia muda, sama ada disebabkan oleh rawatan, sama ada radioterapi ke kemoterapi ataupun mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang lain tu lah. Zalina Jasmine, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah Musa Amran, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Rozita Hamzah, Waalaikumsalam. Aliza Ajma'in, Waalaikumsalam. Azibara Zalim, Waalaikumsalam. Amy, Waalaikumsalam. Rani Ibrahim, ini semua saya dah sebut ya, terima kasih. Nurul Ain, okey. Nurul Ain, Assalamualaikum doktor. PCOS pun boleh jadi ovarian cancer ke? PCOS ni satu masalah yang berbeza, jarang dia menyebabkan kanser. Jadi selalunya kanser ni selalunya satu saja cyst kat situ. Dia membesar dan juga menyebabkan dia berkembang, sel-sel kanser itu berkembang dengan cepat dan pergi ke tempat lain. Sementara PCOS ni adalah multiple. Kita panggil dia PCOS sebab polycystic. Maksud dia terlalu banyak cyst di dalamnya tetapi dia tidak matured. Matured seperti mana saya sebut tadi, dia melebihi 2 cm dia akan pecah dan mengeluarkan ovum. Tapi PCOS ni dia tidak besar. Banyak dalam tu tetapi semua tidak membesar. Jadi dia tidak mengeluarkan ovum, maka wanita itu mengalami kesukaran untuk hamil. Ros putih terputus je. Saleh Osman, Waalaikumsalam. Okey. Saya lihat lagi ya. Imadin, apa beza ultrasound dengan CT scan doktor? Ultrasound dia kita letak, dia ada pengesan dia yang letak di dalam pada perut tu. Dekat situ dia ada TV tu, sama ada berwarna atau hitam putih, kita sama ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi pun sekarang ada untuk melihat struktur bayangan dia bukannya dia bayangan tisu di dalamnya. Itu kita sebut. Dia punya charge pun murah saja, lebih kurang dalam 200 hingga 300 saja kalau abdomen. Sementara CT scan ni dia agak mahal, dia mungkin dia pergi kepada RM800 hingga RM1,000, dia masuk ke dalam gelung tu. Di dalam gelung tu kita baring, lepas tu dia akan ambil gambar slide by slice untuk melihat. Jadi kalau ada ketumbuhan kecil pun dalam 2 mm pun kemungkinan dapat dilihat perubahan itu berbanding dengan ultrasound. Jadi dari segi pemeriksaan ultrasound ni dia sebagai screening saja. Kalau dah besar memang confirm, selalunya kita akan pergi ke CT scan ataupun kita tengok tak ada apa-apa tetapi pesakit sendiri rasa macam tak puas hati, dia rasa macam ada something wrong walaupun ultrasound tak dapat nak pick up, nak detect. Selalunya kita akan proceed pada CT scan. Sakit apa yang boleh mengangkat barang berat? Adakah sakit apabila mengangkat barang berat? Adakah tanda-tanda? Ya, itu tidak. Tanda-tanda angkat berat ni, rasa sakit ni, terutama sakit pinggang ni selalunya disebabkan oleh masalah otot, masalah tulang belakang, masalah dan yang lain itulah. Okey, kita terus kepada kita punya perbincangan kita mengenai kanser ovari. Jadi tadi kita dah sebut apa dia kanser ovari, tanda-tanda kanser ovari, siapa yang berisiko pada kanser ovari dan apakah yang mungkin menyebabkannya. Antara menyebabkannya saya dah beritahu dah, antaranya yang berisiko tadi. Yang saya nak bawa sikit lah tentang berkaitan dengan pencemaran kimia yang berlaku pada persekitaran kita. Jadi kena faham seperti mana yang saya selalu beritahu,
bahawa penyakit ni sebahagiannya disebabkan oleh genetik, iaitu ibu bapa kita yang membawa jin ni kat situ. Mungkin sepanjang dalam perjalanan daripada mak ayah kita kepada kita ni dia sudah berlaku mutation. Kalau tak berlaku mutation, mungkin ada metallization, maksudnya dia ada perubahan satu atau dua kod yang bertukar, yang mana tetapi boleh diperbaiki. Kalau mutation selalunya dah tak boleh perbaiki. Ada orang cakap, doktor, tapi mak ayah saya tak ada penyakit, doktor. Memang betul, mungkin mak ayah hanya sebagai pembawa genetik tu. Dia tak kuat sebagai pembawa, dan anak boleh menjadi pembawa atau menjadi pesakit. Jadi apa yang menyebabkan? Sebab tu saya cakap genetik sebahagian, lebih kurang katakan 50%. 50% lagi adalah faktor environment ataupun faktor-faktor yang boleh kita kawal, boleh kita cegah dan boleh kita rawat. Antaranya sebagai contoh pemakanan kita, kurangkanlah makan daging merah, kurangkanlah makan daging yang berproses, kurangkanlah minuman yang bergas, sebagai contoh minuman yang bergula, banyakkanlah makan protein yang sihat, sebagai contoh daging putih, ayam, sebagai contoh sesekali. Bukan maksud ayam setiap hari, maksud dia ambil ayam hari ni, besok makan telur, tunda makan daging merah pula, kemudian bertukar-tukar, insyaAllah dia akan selamat. Berbanding kalau kita ambil satu ayam setiap hari ataupun kita ambil daging setiap hari. Jadi kita tukar-tukarkan protein ni. Dan sebab apa? Sebab keperluan protein dalam tubuh kita pun tak terlalu banyak. Kalau berat kita 50 kg, keperluan protein kita mungkin hanya lebih kurang maksimum pun 5 gram saja, sikit saja. 5 gram tu macam mana? Mungkin separuh daripada telur putih kita tu, mungkin dah cukup 5 gram. Jadi selalu tak banyak sangatlah. Jadi ambil juga minyak-minyak sihat, minyak zaitun, kalau kita nak goreng gunakan minyak kelapa, minyak apa lagi kita boleh gunakan, minyak sawit, dan minyak yang kita gunakan tu tidaklah kita gunakan lebih daripada 5 kali. Kalau lebih 5 kali kita bimbang dia akan mencetuskan procancerous yang menyebabkan selalunya kanser pada usus, selalu besar. Sebab di Malaysia ni ada beberapa penyakit kanser yang selalu berlaku. Pertama sekali di kalangan wanita adalah payudara. Yang kedua adalah kolorektal, iaitu usus besar. Bagi lelaki pula yang pertama sekali ialah kolorektal, yang kedua adalah paru-paru sebab kebanyakan isap rokok, yang ketiga mungkin prostat. Jadi bila campur lelaki dan perempuan, yang paling atas sekali sebenarnya adalah kolorektal, disebabkan antaranya ialah pemakanan tadi itulah. Tetapi kanser ovari ni kalau tak silap saya jatuh ke nombor yang kelima. Yang kelima maksud dia di kalangan wanita di antara faktor kanser yang utama. Jadi sebab tu kita kena berjaga-jaga ya. Okey, kita tengok sekali lagi kalau ada soalan-soalan. Soalan-soalan yang mungkin ingin mendapat pencerahan. Jika perempuan syak ataupun rasa macam takut ada masalah kanser atau ingin membuat pemeriksaan lanjut, boleh pergi berjumpa dengan mana-mana doktor untuk membuat pemeriksaan awal. Paling kurang pun kadang-kadang kita cek dulu CA125 tu. Kalau tinggi, terlalu tinggi, mungkin. Tetapi kalau katakan sedang-sedang, itu kan dah normal saja. Kita boleh proceed dengan ultrasound. Kalau kita rasa masih tak puas hati, kita rasa ada something wrong dengan tubuh kita, sesuatu yang tak kena, kita bolehlah membuat pemeriksaan lanjut menggunakan CT scan dan sebagainya. Jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kanser ovari. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, semoga amalan kita di sepanjang Ramadan diterima. Jagalah pemakanan, terutama bagi mereka yang dah usia 40 tahun ke atas dan pesakit-pesakit kronik ni. Jaga pemakanan, jangan terlalu banyak makan daging merah. Sesekali okey, tak ada masalah. Kurangkan minuman air bergas, bergula dan juga trans fat. Trans fat ni selalu terdapat kuih. Jadi boleh ambil kuih, tetapi kita ni dah umur 50, 40-an, dah ada penyakit ni, kita kena bersederhana lah. Ambil sedikit untuk rasa-rasa. Kita bukan umur 20-an lagi. Bagilah mereka yang orang muda nak enjoy makanan, silakan. Tetapi bagi kita ni dah kena beringat. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan hari Isnin dengan tajuk keradangan usus. Yang ni topik yang agak besar, tetapi saya cuba akan simpelkan. Dari situ kita akan melihat mengapa punca-punca kita mengalami kekembungan, perut berangin dan sebagainya. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami.